Selamat datang saudara-saudari. Mari kita mendengar Yohanes babak 10. Perumpamaan tentang seorang gembala dan kawanan dombanya. Yesus berkata, "Apa yang aku katakan ini benar. Seorang yang masuk ke kandang domba dengan memanjat tembok dan tidak melalui pintu, orang itu pencuri dan perompak. Seorang yang masuk melalui pintu, dialah gembala kawanan domba. Penjaga kandang membuka pintu baginya dan kawanan domba mendengar suara gembala lalu memanggil nama setiap ekor domba. Lalu gembala itu memimpin kawanan domba keluar. Setelah dia membawa kawanan domba itu keluar, dia berjalan di hadapan dan domba-domba itu mengikuti dia kerana mengenal suaranya. Kawanan domba itu tidak akan mengikuti orang lain, bahkan akan lari daripadanya kerana tidak mengenal suara orang itu." Yesus menceritakan perumpamaan ini, tetapi mereka tidak memahami apa yang dimaksudkannya. Yesus, gembala yang baik. Ayat 7. Oleh itu, Yesus berkata lagi, "Apa yang aku katakan ini benar. Akulah pintu bagi kawanan domba. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perompak. Tetapi kawanan domba tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu. Sesiapa yang masuk melalui aku akan diselamatkan. Dia boleh keluar masuk dan menjumpai padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan merosak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, iaitu hidup yang kelimpahan. Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik mengorbankan nyawa untuk kawanan dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba akan lari meninggalkan kawanan domba manakala dia melihat serigala datang. Oleh itu, kawanan domba akan tertekam dan dicerai-beraikan oleh serigala. Orang upahan itu lari kerana dia bekerja untuk mendapat upah. Dia tidak mempedulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Sebagaimana Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, begitu juga aku mengenal domba-domba aku dan mereka pun mengenal aku. Aku mengorbankan nyawa untuk mereka. Masih ada domba-domba lain yang juga milik aku, tetapi tidak termasuk dalam kawanan ini. Aku juga harus memimpin mereka dan mereka akan mendengarkan suara aku. Mereka semuanya akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku kerana aku bersedia menyerahkan nyawa aku, supaya aku boleh menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawa aku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela. Aku berhak menyerahkannya dan aku berhak mendapatkannya kembali. Inilah tugas yang aku terima daripada Bapa aku." Kata-kata Yesus menyebabkan orang Yahudi mula bertengkar lagi. Ramai di kalangan mereka yang berkata, "Dia dirasuk syaitan. Dia gila. Mengapakah kami mendengarkan dia?" Tetapi yang lain berkata,
Seorang yang dirasuk syaitan tidak mungkin berkata-kata demikian. Bagaimanakah syaitan dapat mencelikkan orang buta? Orang Yahudi tidak mahu menerima Yesus. Ayat 22. Di Jerusalem, orang sedang merayakan perayaan pentadbisan rumah Tuhan. Masa itu musim sejuk. Yesus sedang berjalan di serambi Salomo di dalam rumah Tuhan. Oleh itu orang Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka bertanya, "Berapa lamakah guru mau membiarkan kami ragu-ragu? Katakanlah dengan terus terang, adakah guru penyelamat yang diutus oleh Allah?" Yesus menjawab, "Aku sudah memberitahu kamu, tetapi kamu tidak mau percaya. Perbuatan yang aku lakukan dengan kuasa Bapa aku memberikan kesaksian tentang aku. Kamu tidak mau percaya kerana kamu bukan domba-domba aku. Domba-domba aku mendengarkan suara aku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberi mereka hidup sejati dan kekal, dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan aku. Apa yang diberikan oleh Bapa aku kepada aku lebih besar daripada segala-galanya. Tidak seorang pun dapat merampas mereka daripada tangan Bapa. Bapa dan aku satu. Bapa dan aku satu. Kemudian orang Yahudi di situ memunggut batu lagi untuk merejam Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Banyak perbuatan baik sudah aku lakukan untuk kamu dengan kuasa Bapa aku. Perbuatan manakah yang menyebabkan kamu mahu merejam aku?" Orang Yahudi di situ menjawab, "Kami mahu merejam kamu bukan kerana perbuatanmu yang baik, tetapi kerana kamu mengufuri Allah. Kamu hanya manusia, tetapi kamu mahu menjadikan dirimu Allah." Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah tertulis di dalam Taurat kamu, Allah berfirman, kamu ilahi?" Kita tahu bahawa apa yang tertulis di dalam Alkitab berlaku untuk selama-lamanya. Allah menyebut orang yang menerima firman-Nya sebagai ilahi. Aku ini dipilih dan diutus oleh Bapa ke dunia. Dapatkah kamu katakan aku mengufuri Allah kerana aku mengakui sebagai anak Allah? Jika aku tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, janganlah percaya kepada aku. Tetapi jika aku melakukannya, percayalah kepada apa yang aku lakukan itu. Meskipun kamu tidak percaya kepada aku, dengan demikian kamu tahu dan mengerti bahawa Bapa bersatu dengan aku dan aku bersatu dengan Bapa. Sekali lagi, mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi Yesus dapat melepaskan diri. Yesus kembali ke seberang Sungai Yordan lalu tinggal di situ. Dahulu, Yohanes Pembaptis orang di situ. Banyak orang datang kepadanya. Mereka berkata, "Yohanes tidak melakukan mukjizat, tetapi segala yang dikatakan tentang orang ini benar." Banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Ini adalah Yohanes babak 10. Maukah kamu percaya kepada Yesus? Sekian, terima kasih. Shalom.